keluarga Kak Miza mulakan dengan diri Kak Miza, lepas tu kita dengan suami, dengan anak-anak kan. Jadi alhamdulillah apa yang terjadi depan mata Kak Miza ni yang best-best. Okey, walaupun tak berapa nak best tapi kita dah biasa benda tu kan. Jadi apa pun yang berlaku kat kita, memang Kak Miza akan anggap semuanya best lah. Sebab tak ada satu pun Allah bagi kat kita dengan sia-sia, jadi kita kena enjoy. Okay, so rezeki tu datangnya tiba-tiba. Apa dia landasan magnet rezeki? Apa dia landasan magnet rezeki? Landasan magnet rezeki tu maksudnya rezeki tu datangnya dengan tiba-tiba, tidak disangka-sangka, datang dengan sangat-sangat ajaib. Pernah tak berlaku dekat korang semua sekali dapat rezeki ajaib? Apa dah tiba-tiba dapat sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan kan. Kita join event, okey, lepas tu tiba-tiba ada lucky draw, and lucky draw tu macam alamak, aku memang perlukan aku memang perlukan rice cooker ni kan. Rice cooker kat rumah aku dah rosak, dah malfunction kan. Tiba-tiba lucky draw dapat rice cooker. Pernah tak macam ni? Siapa pernah? Boleh sharekan korang punya keajaiban yang pernah korang rasa lah. Kan, ini bukan reka cipta Ini memang setiap manusia dia memang ada keajaiban yang pernah berlaku dekat dia. Banyak sangat-sangat. Bukan satu, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi terlalu banyak keajaiban yang pernah berlaku dekat diri dia. Betul tak? Okay, so hari ni boleh share keajaiban lah kan. Korang boleh share dekat dalam Facebook nanti. Okay, share kat sini, orang sini je tahu. Kan, pagi ni ABO baru nak produk untuk mak, terus join terus join. Nampak? Agent insurance terus join kan. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so ini keajaiban yang baru beberapa kali berlaku lah dekat Kak Miza kan. Okay, bercakap tentang bisnes. Okay, yang belah kiri ni Rohani Kota Masai ni, daripada Johor ni kan. Yang ini dia follow Kak Miza ni pada dah lebih tau. Dia lama dia follow Kak Miza. Okay, tapi nya Kak Miza tak tahu pun dia follow Kak Miza. Dan tiba-tiba dia datang dekat Kak Miza. Okay, pagi dia datang, malam tu ada GP, malam tu juga dia VIP. Okay, dan bila kita berniaga, kita nak closing yang besar kan. Tapi kalau forever ni closing yang besar 1,500 tu je lah kan. Tak adalah kita closing besar-besar macam orang lain kan. Orang lain closing dia berapa ribu? 15,000, 30,000 kan. Kita closing gitu je lah kan. Closing VIP kita pun kita rasa dah best sangat-sangat. Memang best lah kan closing VIP tu kan. Jadi yang ini dia follow Kak Miza dah setahun lebih. Lama sangat-sangat kan. Jadi selama setahun tu dia cakap dia teragak-agak nak contact Kak Miza. Tapi hari tu Allah gerakkan hati dia untuk contact Kak Miza. Macam tu tau. Dan yang kedua ni Abang Lazi ni. Kan? Abang Lazi ni pun dia contact Kak Miza dah lama tau. Dalam bulan 10, bulan 9 macam tu tau. Lama dah. Kan? Tapi dia janji nak VIP. Kak Miza tak pernah pun paksa dia. Bila nak VIP, bila nak VIP. Tak pernah. Dia tak paksa cakap tu. Tapi apa usaha Kak Miza tunjukkan support kan. Kita bagi ilmu dekat dia, tapi dia dah join air biasa lah kan. Tunjukkan apa yang kita boleh bagi kat dia, ilmu apa yang kita boleh bagi kat dia. Dan tak pernah pun sekali Kak Miza tanya kat dia, Abang Lazi masuk hari ni, Kak Miza tak pernah sekali pun tanya, bila Abang Lazi nak VIP? Kata nak VIP. Tak pernah sekali pun Kak Miza tanya macam tu. Okay, tapi apa usaha Kak Miza? Kita doakan dia kan, sebab kita nampak dia sangat-sangat berpotensi, orangnya rajin, sangat-sangat berpotensi kan. Jadi kesian kalau orang-orang yang rajin, orang yang baik hati, yang yalah orang yang baik macam ni pergi buat bisnes yang tak ada track record yang bagus, pergi buat bisnes yang tak bagi manfaat kat orang kan. Jadi kita doakan, Kak Miza doakan sambil kita berusaha. Apa usaha Kak Miza? Kak Miza hantar nota-nota, hantar link kelas, bagi semangat, puas lagi dekat dia kan. So akhirnya nampaknya pukul 2 pagi dia pergi main in. Kan? Ini namanya rezeki ajaib. Kak Miza tak dia rezeki yang ajaib yang datang kat kita ni. Kita tak rasa macam kita tak rasa macam lapar sangat tau. Tapi dia datang kat kita. Macam tu kan. Anak phone baru dapat phone baru kan. So banyak sangat rezeki, banyak sangat keajaiban yang berlaku dekat kita. Okay, so apa yang kita kena buat sekarang ni adalah kita kena duplicate lagi. Kita kena banyakkan lagi keajaiban tu. Nak tak keajaiban tu banyak-banyak berlaku kita? Siapa nak hidup dia penuh dengan keajaiban? Siapa nak hidup dia penuh dengan keajaiban? Siapa nak?
Okay, so hari ini kita nak belajar teknik yang pertama bagaimana nak memastikan hidup kita ni sentiasa dalam keajaiban. Kan? Kita nak sangat-sangat kan, tapi kita tak adalah macam sampai menyalahkan Allah ke apa macam tu kan. Tiba-tiba kita dapat, Okay? Dan rezeki dan keajaiban ni dia hanya berlaku dekat orang yang percaya saja tau. Kalau orang tu dia tak percaya rezeki, kalau orang tu dia tak percaya keajaiban, benda ni tak akan berlaku. Okay, so kerja Kak Miza hari ni nak pasakkan dekat dalam minda korang semua sekali bahawa sesungguhnya hidup kita ni penuh keajaiban dan rezeki yang banyak tu memang ada untuk setiap orang yang nak. Okay? Alright. Allahumma salli alaihi kejap Okay, boleh dengar tak? Okay. Boleh dengar? Ada bunyi tak? I am so proud to be from Malaysia. Okay. As a nation, we strive to be the best we can be. We respect and reflect on our traditions and heritage. But we have our sights firmly set on the future. This is how I like to live my life too, and how I like to plan my forever business. My name is Hamiza Hamdan. I am Senior Eagle Manager. Actually, I eat and I sleep with the smelly gods at the rugby dump site. Okay, so just imagine the smell, the environment is very dirty. Okay, so Alhamdulillah, after Join Forever, I eat at Costa Navarino, Greece, eat very fresh food there, and I sleep in a luxury hotel in Dubai, in Dallas, in Phoenix, in Sweden. Okay, so I'm very happy to be here in Forever. I'm very happy to help you guys to transform from Eagle Manager to Chairman Bonus Manager. By focusing on achieving Chairman's bonus, you will be continuing your journey and taking your business to new heights. I encourage you to be bold and think big, like Kuala Lumpur that surrounds me here. With firm foundations, a clear plan in place, and a commitment to doing whatever it takes. Attitude can lead to altitude. Okay. So, nanti boleh tengok Kak Miza akan share lagi video tu. Okay. Actually, video tu recorded tahun 2020. Waktu tu sepatutnya kita pergi Bahamas. Okay. Tapi Eagle Manager tak ada dekat Bahamas masa tu. Okay. Jadinya apa ni memang kena buat dekat rumah saja kan. Okay. So, apa yang Kak Miza cakap? Apa yang Kak Miza nak cakap? Sebenarnya, beberapa saat sebelum Kak Miza dapat offer untuk jadi speaker, international speaker, okay, Kak Miza sedang buat apa tahu? Kak Miza sedang baca istighfar yang Pak Nas ajarkan, Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim tu. Okay, dan Kak Miza habis baca 100 istighfar tu, kan? Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang ni zikir yang ada dekat dalam Medan Rezeki. Okay. Nanti hujung-hujung audio dalam audio ke-40 ke macam tu kan, nanti korang akan nampak zikir ni. Okay. Dan maksud dia sangat-sangat mendalam tau. Rabbi firli, kan, kita memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Pengampun. Rabbi firli wa tub alayya, kita bertaubat. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, kan. Kita bertaubat kepada Allah yang Maha Penyayang. Okay. Dan Kak Miza memang mengamalkan benda ni lah, kan. Kalau macam selepas solat duha tu Kak Miza akan baca 100 kali macam tu lah. Okay. Dan waktu Kak Miza baca zikir ni, istighfar ni kan, Kak Miza dekat dalam kereta, dalam Velfire masa tu, on the way nak pergi shooting tau dengan Najah. So Kak Miza cakap dengan Najah, dengan Asro, kau senyap kau jangan cakap aku tau sebab aku nak zikir ni non-stop 100 kali. Okay, jadi habis je Kak Miza
baca istighfar 100 tu, terus dapat masuk WhatsApp call daripada Nick Overshaw tau. Okay. Dan Nick pun bagi tahu Kak Miza, dia nak Kak Miza jadi speaker, international speaker. Nampak tak benda tu kan? Jadi sebenarnya jadi international speaker ni memang Kak Miza idam-idamkan. Sejak kali pertama Kak Miza pergi event Forever, Kak Miza dah anchor. Kan? Very soon aku akan jadi international speaker. Dan very soon aku akan jadi orang yang ada nama dekat dalam dunia ni. Kan? Jadi nampak tak benda tu berlaku. So kita berimpian dan kita berusaha. Kak Miza berusaha macam ni tau. Kita usaha, kita baik dengan HQ, kita contribute, bagi talk kan untuk semua orang. Akhirnya HQ nampak dan Kak Miza berjaya jadi international speaker. Okay, dan itu salah satu contoh keajaiban yang berlaku bila kita percaya dan bila kita usaha. Dia tak ada usaha tak jadi tau. Okay, orang yang tak ada usaha tak jadi. Jadi kena berhati-hatilah kan. Bukannya Kak Miza cakap duduk diam-diam tak payah buat apa-apa. Zikir pun tak, solat pun tak, dapat rezeki tidak. Kan? Dia ada cara-cara dia lah macam tu. Okay. So alhamdulillah actually landasan magnet rezeki ni ilmu dari Allah. Okay, actually ini adalah ilmu daripada Allah. Allah bagi kat kita semua sekali untuk kita syukuri dan kita amalkan supaya perjalanan rezeki kita ni matching dengan apa yang Allah dah tetapkan. Faham tak? Okay, ilmu ni dia tak dapat kat semua orang tau. Bukan semua orang hari ni Allah izin untuk dapat ilmu magnet rezeki ni. Okay, so hanya orang-orang tertentu je. Even tim Kak Miza ada 11,000 downlines. Okay, ada 11,000 downlines. Bukan semua yang Allah izin untuk percaya untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki ni tau. Bayangkan, kan? Jadi kenapa Kak Miza bagi kat semua orang kan? Tapi tapi bukan semua orang Allah dia dapat benda ni. Kita dah bagi banyak kali dah. Kan bila berbual Kak Miza boleh kenal downline Kak Miza yang ada ilmu magnet rezeki dengan tak ada ilmu magnet rezeki belum amalkan, Kak Miza boleh kenal. Dari kata-kata dia, dari perbuatan dia kita boleh kenal orang ni dia buat ke tak. Macam tu kan? So kita boleh tahu. Okay, dan Kak Miza nak bagi tahu top leader dekat AUC, Kak Lila, Kak Azhar, Kak Su, Mia, CBN Wani. Okay, ini semua adalah orang-orang yang mengamalkan magnet rezeki. Sebab tu apa pun yang berlaku dekat kita orang ni, alhamdulillah kita orang senyum, relax kan. Nak menghadap 11,000 downline ni dengan macam-macam perangai yang hari ni kata nak buat, lepas tu tiba-tiba esok dah give up dah kan. Hari ni kata nak bayar, lepas tu tiba-tiba tak jadi bayar pula kan. Jadi macam mana kita nak sentiasa tenang dan gembira untuk menghadapi semua jenis ujian, semua jenis hiburan yang Allah bagi kat kita adalah dengan belajar ilmu magnet rezeki ni, insyaAllah. Okay, dan perjalanan rezeki kita ni, rezeki ni bukan setakat rezeki duit je tau. Okay, dia sebenarnya rezeki yang paling best sekali adalah ketenangan jiwa. So just imagine macam mana jiwa kita nak tenang kalau ilmu tak ada. Kan? Nanti jiran baling sampah sebelah rumah kita pun kita dah mengamuk update kat Facebook kan. Just as simple as jiran baling sampah, kan kita pun tak sure jiran kita tu sengaja ke tak kan. Lepas tu kita duk pergi viral dekat FB kan. Jiran aku ni macam ni. Kita nak tunjukkan dekat satu dunia yang jiran kita ni tak bagus. Kan pergi buang sampah dekat rumah kita, tapi sebenarnya attitude kita yang sebenarnya kita tengah tunjukkan dekat satu dunia yang attitude kita ni, engkau tak bekerjasama dengan jiran kau tak bertolak ansur dengan jiran kau kan. Macam tu kan, kau selalu salah faham macam tu. Dan hari ni korang perasan tak hari ni ramai orang dia cuba nak tunjukkan kesilapan orang lain, tapi sebenarnya yang ditunjukkan adalah kesilapan dia sendiri, yang ditunjukkan adalah aib dia sendiri. Betul tak? Kan? Jadi sebab tu kita manusia biasa, Kak Miza pun manusia biasa, dan kita manusia ni, okay, kita sentiasa menuju kepada kebaikan. Jadi bila jiran ke orang lain ke belum betul, kita janganlah cakap kau ni confirm neraka, tak boleh macam tu tau. Sebab semua orang dia menuju kepada kebaikan. Semua orang akan menjadi baik akhirnya. Okay? So landasan magnet rezeki ni kita nak faham, kita semua kena faham. Okay, sesungguhnya kita duduk diam-diam rezeki datang. Kak Miza duduk diam-diam. Kak Miza contoh korang boleh nampak Kak Miza. Kak Miza duduk dekat Wahar tu diam-diam je tau. Kan? Korang bayangkan Kak Miza duduk dekat satu kampung yang jarak dia 90 km daripada Bandar JB dan keliling kampung Kak Miza tu kelapa sawit,
Tapi Kak Miza boleh ada 11,000 downlines. Dan Kak Miza boleh jadi international speaker. Dan Kak Miza boleh pergi satu dunia. Dan sale Kak Miza, okay, daripada 300,000 sebulan sampai 1 juta sebulan. Nak tak sale macam ni? Siapa nak sale 1 juta sebulan? Siapa nak sale 1 juta sebulan? Tak payah kerja. Kak Miza kerja. Kak Miza tak kerja. Kak Miza dah 7 tahun berhenti jadi engineer. Husband Kak Miza dah 7 tahun berhenti jadi senior site supervisor. Mana ada Kak Miza pergi kerja? Kan? Kita orang memang bangun awal. Bangun awal untuk tahajud apa kan? Korang ramainya bangun awal terkejar-kejar, tahajud sekejap-sekejap, lepas tu nak pergi kerja, nak uruskan ni, nak uruskan tu, nampak tak? Okay? So itulah maksudnya duduk diam-diam, okay, rezeki datang. 1 juta sebulan. Kan insya-Allah lepas ni Kak Miza nak buat 10 juta sebulan pula. Macam mana keadaan dia tu? Okay? So duduk diam-diam rezeki datang. Kak Miza, boleh ke Kak Miza? Boleh ke Kak Miza kita duduk diam-diam rezeki datang? Jawapan dia, boleh lah kan. Tapi kita kena buatlah apa yang Allah suruh kan. Okay, habis tu kalau diam tak gerak nanti kita malas pula. Kan dia bukan macam tu. Bukannya macam kita bukannya macam kita tak buat apa-apa, kita orang cakap apa buat bermalas-malas itu rezeki datang. Bukan maksudnya macam tu tau. Okey, Kak Miza nak bagi korang faham macam ni. Ramai orang dia menggunakan seluruh tenaga dia berjaga satu hari semalam 24 jam untuk pergi kerja. Penat. Okey, itu yang kita maksudkan. Kita tak nak macam itu tau. Pukul berapa? Pukul 5 pagi dah bangun, siapkan sarapan anak ni, apa siapkan semua benda kita buat kan. Okey, akhirnya satu hari kita tidur 3 jam, itu pun kita tidur dalam keadaan yang tak selesa, akhirnya menyebabkan kita stres kan. Kita depression macam tu tau. Ini contoh-contoh orang yang dia menggunakan tenaga dia terlampau banyak, menggunakan tenaga dan masa dia terlampau banyak untuk cari rezeki, dan rezeki tu datang sikit-sikit je. Allah bagi 5,000 sebulan, Allah bagi 7,000 sebulan. Kita nak sebulan 100,000, kita nak sebulan 200,000 kan. Okay? Dan bukan Kak Miza maksudkan kita kena duduk diam macam ni betapa berzikir je gitu, bukan. Itu bukan cara dia juga tau. Okay? Bila kita hanya duduk diam-diam dalam bilik seorang-seorang kita berzikir kan. Macam tu. Yang itu kita buat hanya untuk diri kita seorang je tau. Okay? Yang itu ada orang hidup dia memang dia nak berzikir subhanallah berzikir satu hari, berzikir 24 jam berzikir kan. Jadi dan kehidupan macam tu dah kan. Jadi bila orang tu dia hanya buat benda tu saja, okay, dia hanya menyelamatkan diri dia seorang je. Faham tak? Okay, Kak Miza tak cakap benda tu tak bagus. Itu terpulang kepada individu tu sendiri. Tapi okay, bila kita buat bisnes ni, kita akan berhadapan dengan ramai orang. Okay, ini pun perjuangan untuk kita tolong orang. InsyaAllah banyak pahala tau. Okay, korang nak tolong diri korang seorang ke nak tolong ramai orang? Jawab. Nak seorang-seorang berjaya ke nak tolong ramai orang? Ramai orang kan? Macam tu. Okay, so insyaAllah kita ni semua sekali Allah takdirkan kita jadi seperti sekarang ni. Allah takdirkan kita untuk tolong ramai orang. Okay, kalau kita nak tolong ramai orang tapi kita tak ada ilmu, tak boleh juga. Okay, hanya orang yang berilmu yang berjaya selamatkan ramai orang. Okay, dengar sini baik. Hanya orang yang banyak ilmu dia boleh selamatkan ramai orang. Kalau ilmu dia segini, dia boleh selamatkan diri dia seorang je. Okay, sebab tu kita sentiasa kena upgrade ilmu kita. Okay, so berapa ramai CBM Forever yang duduk rumah tapi berjaya untung juta-juta? Kak Miza nak tanya korang, berapa ramai orang dekat Forever ni yang duduk dia dekat rumah, tak pergi kerja pun, tak punch card pun, tapi untung dia berjuta-juta? Ramai tak? Seorang? 2 orang? 3 orang? 10 orang? Boleh kira? Boleh kira dengan jari? Boleh kira dengan jari? Tak boleh kan? Okey, jadi ini adalah bukti bahawa sesungguhnya sebenarnya kita duduk diam-diam dekat dalam rumah kita tu, okey, sambil kita berusaha, sambil kita buat apa yang kita sepatutnya buat, beribadah kan. Sambil kita beribadah, sambil kita jaga anak, sambil kita masak kan, sambil kita buat bisnes, untung boleh berjuta-juta. Nampak tak? Kan best macam ni kan? Sampai boleh berhentikan suami kerja lagi kan? Okay, so insyaAllah bila kita dah amalkan ilmu manage rezeki ni, okay, insyaAllah itulah nanti kita. Okay, sebab tu CBM Rawani dengan Soden yang gaji lebih 30,000 sebulan pun sanggup berhenti kerja, fokus forever. Kan, bila fokus forever, tolong ramai orang. Okay, lepas tu setahun 2 kali pergi overseas, cuti-cuti, jalan-jalan, happy-happy. Kan? Macam tu. Okay?
So, kenapa ni dalam sini Kak Miza yakin ni ada 97 orang ni, Kak Miza yakin kebanyakannya adalah Muslim. Kebanyakannya adalah Muslim, dan kalau bukan Muslim pun dia agama. Dia percaya adanya Tuhan. Okay, so disebabkan depan mata Kak Miza ni sekarang ni ramai orang yang ramai orang Islam, kan. Jadi nasihat ni memang untuk orang Islam lah, macam tu kan. Kalau yang bukan Islam, okay, kena buka Bible masing-masing lah. So orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu, orang yang dia ikut Tuhan dia mesti boleh kaya dan dia mesti boleh tolong ramai orang. Okay, especially untuk orang Islam. Kenapa Islam boleh menarik rezeki? Ni ramai Islam ni. Kan? Sebab apa? Sebab Islam ni dia agama yang ajaib, dia sangat special dan dia sempurna, agama yang sempurna. Okay? Sebab tu kita hari-hari memang kena pegang ke Al-Quran, dan Al-Quran tu bukan setakat kena baca je, kena faham maksud dia. Apa yang Allah nak sampaikan dalam setiap ayat tu, okay? Bukan siapa suara yang paling sedap baca Al-Quran, kan? Memanglah kita tengok Al-Quran pun dapat pahala, kan? Tapi lagi bagus kalau kita berusaha untuk faham apa yang Allah nak cakap kat kita. Kan ayat-ayat Al-Quran tu kan ayat Allah kepada kita, kan? Jadi kita kena baca, kita kena terima dengan gembira lah. Okay? Ada terlalu banyak sangat jaminan yang Allah bagi, okay, yang sepatutnya menjadikan kita orang yang yakin bahawa sebagai orang Islam, kita ni boleh menjadi orang-orang yang ajaib. Okay? Ada terlalu banyak jaminan. Kan? Macam mana Allah menjamin? Daripada mana Allah menjamin? Macam mana Allah menjamin? Macam mana kita tahu Allah tu dah jamin? Allah tu bagi jaminan dekat kita. Daripada ayat Quran lah, kan? Sebab tu bila kita baca Al-Quran, jangan setakat baca Arabik je. Berlagu-lagu mentang-mentang suara sedap, kan? Baca je lah, kan? Tak boleh macam tu, okay? So kita kena mendalami, kita kena faham, kita kena appreciate apa yang Allah bagi kat kita ni, ayat-ayat Allah kat kita ni, okay? So ada terlalu banyak sangat jaminan, okay, yang Allah letakkan dekat dalam Al-Quran. Okay, yang pertama dalam surah At-Talaq. Nak bagi talak ni kan? Tapi surah, kenapa? Tengok bateri. Separuh. 72. Okay. Yang pertama kita boleh tengok dekat dalam surah yang glamour, yang ramai orang pergi print, kan, buat kad lawa-lawa cantik tampal dekat dinding rumah dia, tapi tak tahulah dia perasan ke tak. Kalau perasan tu alhamdulillah lah, kalau tak perasan tu kena tengok sekali lagi lah. Okay. So sebab tu kalau nak buat kad dekat dalam rumah tu, kau jangan buat yang berbelit-belit tu, dan tak faham, kan. Macam tu. Okay. So Kak Mina nak share yang pertama, yang paling glamour, surah At-Talaq ni, kan. Wa may yattaqillah yaj'al mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sampai habis. Okay. So ayat ni kita kena baca dan fahami maksud dia dan letakkan maksud dia dekat dalam hati kita. Sebab Allah cakap apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa ni? Ajaib tak? Kat sini Allah dah tunjuk dah, ni ajaib ni. Kat sini Allah dah jamin ni. Allah cakap apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, okay, Allah akan bagi jalan keluar. Bagi jalan keluar, bagi rezeki yang tak sangka-sangka. Ini jaminan pertama dalam surah At-Talaq ni. Allah jamin dekat orang-orang yang bertakwa. Kan? Dia tak cakap barang siapa orang yang duduk diam-diam, malas-malas, tak buat kerja, tak berilmu, kan, akan dapat rezeki. Dia tak cakap macam tu tau. Allah cakap apa? Bertakwa. Jadi kita kena tahu macam mana, apa dia maksud bertakwa. Macam mana kita nak jadi seorang manusia yang bertakwa kalau kita pergi kerja, kan, pukul 5 pagi dah pergi kerja, balik nanti pukul 9. Sembayang pun celam-celomkan, 1 minit siap. Dah berapa tahun sembayang cepat-cepat, kan? Lepas tu macam mana kita nak jadi seorang yang bertakwa kalau kita tak ada banyak masa, kita nak solat betul-betul dengan tenang, kita nak baca Al-Quran betul-betul dengan tenang, macam mana? Kan? Sebab tu kalau sekarang ni korang bekerja yang dalam keadaan kerja yang tak bagi kita banyak masa untuk kita baca Quran, untuk kita bertadabbur Al-Quran, untuk kita tengok muka mak ayah kita, untuk kita buat apa yang Allah kategorikan sebagai takwa ni. Macam mana kau nak dapat rezeki? Faham tak? Kau pergi kerja keras sangat-sangat, membanting tulang sangat-sangat sampai tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak buat ibadah, tak ada masa nak pergi tengok bersilaturahim dengan saudara mara, dengan pakcik-makcik semua sekali. Macam mana? Kan? Tak jadilah. Tak jadilah duduk diam-diam dapat rezeki yang banyak tu. Faham tak? Okay, ini jaminan yang pertama. Okay, salah satu jaminan
Okay, yang ada dekat dalam Al-Quran, yang Allah janji dekat kita. So, kita kena cari jalan macam mana nak jadi manusia yang bertakwa. Okay, untuk orang-orang yang masih bekerja, yang belum banyak masa, okay, untuk beramal ibadah tu doa dekat Allah. Ya Allah, aku ni teringin nak banyak masa baca Quran. Aku ni teringin bulan Ramadan tu aku tak nak kerja, aku nak pergi masjid, nak tahajud. Ya Allah, nak kerja Lailatul Qadar. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagilah aku jalan. Okay, minta dengan Allah, nanti Allah bagi jalan. Kak Miza kerja 9 tahun. Okay, dan Kak Miza curi-curi baca Al-Quran sampai bos pun macam cek-cek jugalah. Macam tu tau. Kan, jadi salah satu sebab kenapa Kak Miza berhenti kerja sebab itulah. Sebab kita nak ada banyak masa dengan untuk kita punya aktiviti ibadah. Okay, Kak Miza. Kerja pun ibadah Kak Miza. Memang kerja tu ibadah, memang. Okay, tapi kita boleh memilih untuk jadi seorang jutawan yang banyak duit, banyak masa, banyak gembira. Itu semua pilihan. Jadi Kak Miza, kalau orang cakap aku cikgu, aku pun mengajar. Kalau aku tak jadi cikgu, anak kau tak pandai. Okey, tak apa. Kau teruskan, itu pilihan kau. Okey, kerja aku sekarang, kerja Kak Miza sekarang, Kak Miza mengajar orang-orang yang nak ada banyak duit, banyak masa dan banyak gembira. Kalau orang tu dia nak kerja, okey, kerja kat minta maaf cakap. Okey, kalau orang tu dia bekerja, dia tak boleh nak ada income sampai 100,000 sebulan macam tu. Kalau dia nak ada pun dia kena cukup bijak lah. Okey, dia kena involve in business. Mungkin dia teruskan jadi cikgu tapi dia buat bisnes juga. Orang macam ni boleh dapat income 100,000 sebulan, 200,000 sebulan, 300,000 sebulan income macam tu tau. Sebab apa kita nak lahirkan orang-orang yang banyak duit macam ni? Sebab siapa yang nak pergi sedekah, nak buat pasti? Siapa yang nak pergi sedekah, nak buat madrasah? Siapa yang nak pergi sedekah, buat masjid? Siapa? Siapa yang nak pergi sedekah? Kan? Kalau macam gaji kita RM5,000 sebulan, mungkin kita boleh bagi RM50. Tapi kalau orang tu, dia punya gaji sebulan RM100,000, kan? Dia nak bagi RM10,000 sebulan pun insyaAllah boleh bagi. Sebab tu, position Kak Miza sekarang ni adalah melatih orang-orang yang nak banyak duit, banyak masa dan banyak gembira. Okay? Kalau dia nak dia nak berdakwah, dia nak buat kebaikan dengan pekerjaan cikgu ke, nak jadi engineer ke, nak jadi accountant ke, nak jadi doktor ke, yang itu tajuk lain. Yang ni kena faham jangan nanti kau pergi viral dengan Kak Miza cakap apa? Cikgu tak bagus, engineer tak bagus, ni tak bagus, tu tak bagus. Jangan macam tu pula. Okay? Okay? So sila faham ayat Kak Miza. Okay? Kak Miza punya position, Kak Miza nak mengajar orang banyak duit, banyak masa, banyak gembira insyaAllah. Okay, ini jaminan yang pertama. Kena yakin ayat ni. Okay? Kena yakin ayat ni. Kita selalu baca. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak tingkatkan lagi kita keyakinan bahawa bila kita bertakwa, Allah bagi rezeki yang melimpah ruah. Okay? Alright. So, Alhamdulillah. Magnet rezeki ni adalah tentang keajaiban yang datang kepada kita asbab kita melakukan perkara-perkara yang menjadi asbab kepada keajaiban. So, macam mana nak dapat ajaib? Okay. Ayat ni cakap betul. Magnet rezeki ni, kita akan jadi magnet rezeki. Magnet rezeki ni masuk apa? Menarik rezeki lah. Kita jadi magnet. Kan? Kita ni apa rezeki pun datang. Bila ada laki draw naik nama kita, kan? Bila ada pertandingan ni naik nama kita, bila kita buat bisnes kita berjaya, kan? Bila kita pergi mana-mana pun berjaya. Sebab apa? Sebab kita magnet rezeki. Okey, jadi magnet rezeki ni adalah tentang keajaiban. Okey, keajaiban yang datang dekat kita disebabkan apa? Disebabkan kita buat apa yang Allah suruh. Okey, bila kita buat apa yang Allah suruh, keajaiban tu akan datang bertalu-talu dekat kita. Betul. Belum ramai yang minta banyak banyak masa untuk Al-Quran, untuk solat sunat, untuk solat sedekah, untuk pergi masjid belajar etc. Betul. Benda ni betul. Okay. Macam tu. Alright. Bagi anda yang sedang menghadap persoalan, Kak Miza nak tanya dekat korang lah. Ni ada berapa orang ni? Ada 98 manusia ajaib ni. Ada tak yang sedang berhadapan dengan masalah? Kalau tak faham persoalan kan. Orang manage rezeki dia tak cakap masalah, dia cakap persoalan. Okay, so untuk orang-orang yang baru je nak kenal magnet rezeki, baru je nak kenal Kak Miza. Sekarang ni korang ada masalah tak? Masalah dengan jiran, masalah dengan mak mertua, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan apa lagi? Masalah dengan cikgu anak, masalah apa? Kan? Banyak betul masalah kan? Masalah pinjam duit orang tak pulang. Bukannya kita tak nak pulang sebab kita pun tak mampu kan nak pulang. Dah pinjam tak pulang. Apa lagi masalah? Masalah apa penyakit ke, mungkin tengah dapat penyakit, mungkin Allah nak buang cervix, mungkin Allah nak buang rahim, mungkin Allah nak buang ni buang tu, kan? Mungkin Allah takdirkan dulu kita ni sihat walafiat, tiba-tiba jadi melepek je kan.
Banyak sangat masalah kan. Mungkin dulu kita kita seorang yang rajin, tapi sekarang tiba-tiba kita ni jadi orang yang tak bertenaga, tak rajin pula kan. Asyik nak tidur je kerja dia kan. Banyak sangat persoalan yang kita sedang hadap. Okey. Sebenarnya dekat semua persoalan tu, okey, sebenarnya semua masalah yang kita hadap tu, okey, adalah satu pintu untuk kita makin kenal kepada Allah. Dan sebenarnya, okey, sebenarnya, okey, semua persoalan kita, semua masalah kita Allah yang settlekan. Okey, dulu kita banyak masalah. Dah settle ke belum? Siapa yang siapa yang masalah dia banyak dah settle dah? Siapa yang dah settle banyak dah masalah dia? Faham tak saya cakap? Siapa yang pernah hadap masalah, lepas tu dah banyak dah settle. Alhamdulillah Kak Miza dah settle dah. Kan bergaduh dengan jiran pun dah settle Kak Miza. Pinjam duit mak pun dah settle Kak Miza. Kan? Bergaduh dengan bos pun dah settle Kak Miza. Kan banyak sangat dah settle. Okay? Dan Kak Miza nak bagi tahu dekat korang semua sekali. Okay? Setiap kali kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan ni, okay? Sebenarnya itu satu cara Allah untuk dekatkan hati kita dengan dia tau. Okay? Selagi kita tak bertawakal, selagi kita tak cakap, ya Allah, aku hanya berusaha, engkau yang settlekan, selagi tu akan datang ujian demi ujian, demi ujian, demi ujian, demi ujian. Dan bila ujian tu datang, kita rasa marah, kita rasa tak suka, kita rasa berdendam dengan Allah. Pernah tak rasa macam, ya Allah, ya aku dah buat baik-baik pun, aku dah solat, aku dah buat ni dah ni, tapi kenapa kau bagi aku, ya Allah? Kenapa kau bagi aku, ya Allah? Pernah tak terlintas macam ni? Sekali. Dulu. Sekarang mungkin dah berubah dah. Kan? Dengar sini baik-baik Kalau kita dapat masalah, lepas tu kita rasa macam kita boleh settlekan semuanya kita nak buat, kita akan dapat masalah yang lagi besar tau. Tahu. Jadi, mulai hari ini, bila kita dapat masalah, contohnya masalah dengan masalah hutang lah, masalah amanah kita hutang. Kita pinjam duit orang, kita rasa memang boleh bayar ni. Aku rasa memang boleh bayar ni. Memang boleh bayar. Jadi kita pinjam. Tiba masa kita nak bayar, ada benda lagi urgent yang menyebabkan kita tak boleh bayar. Kan? Kita bertungkus lumus lagi. Kerja lagi. Sampai apa tau? Sampai kita lewatkan solat. Sebab apa? Sebab kita berusaha nak kumpul duit banyak-banyak, nak bayar semua kita punya hutang ni. Itu maksudnya kita dah jauhkan diri kita dengan Allah. Jadi Allah ni dia akan bagi kita ujian yang lagi dahsyat supaya kita tetap jaga tanggungjawab kita dekat Allah. Solat awal waktu, jaga aurat, okay? Cakap dengan mak ayah kita dengan cara yang baik, dengan lembut-lembut, cakap dengan anak, dengan suami pun dengan cara yang lembut-lembut, macam tu kan. Jadi bila kita buat benda-benda yang wajib kita buat, kan, nanti, okay, dalam keadaan kita berusaha ni, okay, contoh kita ada amanah 10,000 dengan orang, okay, jadi kita pun buat bisnes ni bertungkus lumus, okay, jadi tapi kita buat bisnes bertungkus lumus dalam keadaan kita jaga solat, kita berzikir, kita sentiasa selawat, kita berusaha tapi kita sentiasa selawat. So apa yang jadi kat kita, okay, persoalan tu, amanah yang 10,000 tu tiba-tiba akan settle je. Percayalah cakap Kak Miza. Okay, so maksudnya apa tau? Mulai sekarang, bila kita hadap satu persoalan tu, okay, kita settlekan persoalan tu dengan kudrat kita, dengan cara manusia, and at the same time, okay, ibadah kita tu kita jaga. Boleh? Nanti korang akan nampak keajaiban demi keajaiban, satu persatu Allah settlekan korang punya persoalan, kita punya masalah. Saya cakap Kak Miza. Okay, dan ini kena percaya, sebab tu Kak Miza ambil ni, Kak Miza letak quote ni dekat dalam Kak Miza punya FB page. Sangat-sangat penting. Okay, persoalan, masalah yang datang dekat kita tu, okay, hanya sebab Allah tu dia nak bagi kita lebih rapat dekat dia, Allah nak bagi kita merayu-rayu dekat dia, bukan merayu kat manusia. Ada hutang 10,000, kita banyak merayu kat Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, aku dah buat ni, Allah, kau tolong jadikan, ya Allah. Ya Allah, aku dah pergi jumpa prospek ni, aku nak close VIP, ya Allah, kau tolonglah buka hati dia, ya Allah. Kan bukannya kita pergi satu-satu, kita pergi merayu dekat manusia. Contoh kita cakap dekat kawan kita. Kita pergi buka hutang baru pula.
kita pergi buka pula hutang baru kan. Kita ada masa 5 jam untuk buat bisnes, tapi 5 jam tu kita tak guna pun untuk bisnes. Apa yang kita buat adalah kita pergi pinjam duit kawan-kawan kita lagi, ataupun kita pergi menipu pula. Kan? Kita pergi buat scam pula, scam orang pula. Jadi dia tak jadi settle nanti kita punya persoalan. Okay, so Kak Miza harap korang dapat catch apa yang Kak Miza cuba sampaikan. Okay. So selama ini kita hadap persoalan tapi cuba menjawab di tempat yang lain. Maksudnya apa tau? Tadi itulah. Kita hadap masalah nak bayar hutang 10,000. Sepatutnya kita berusaha lah. Kan? Kita giatkan lagi. Post iklan betul. Post iklan dekat masa yang betul, tempat yang betul, dekat orang yang betul. Post iklan dengan menggunakan ayat yang betul, ayat yang tepat. Kalau Kak Miza cakap, ni jangan kau rembokan, ini jangan kau broadcastkan, kena PM tepi, kena PM personal, buat. Kan tak semua benda kita kena tabur. Memang itu betul kita tabur iklan, tapi sebelum kita jadi orang yang glamour ni memang kita nak kena PM seorang-seorang satu persatu cakap ayat yang manis. Macam tu tau. Okay. So itu yang Kak Miza cakap, yang Kak Miza nampak lah selama ni kita duk hadap persoalan tapi kita menjawab, kita guna cara kita tapi kita tak guna cara Allah. Macam tu. Okay. Alright. Allah ingin supaya kita fokus cari jawapan kepada persoalan hanya kepada Allah. Nampak tak? Ulang-ulang ni. Kak Miza ulang ni. Banyak kali Kak Miza ulang ni. Okay, benda ni kalau kita tak dapat, masih lagi kita duk leka kan. Jadinya kita makin akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat tak best lah. Kan tadi hutang 10,000, tiba-tiba dah jadi 20,000 pula. Sebab apa? Sebab kita guna cara kita. Kita tak guna cara Allah. Okay, guna cara Allah tu macam mana? Kita berusaha, at the same time kita jaga semua yang kita patut jaga. Solat awal waktu, duha kena jaga, aurat kena jaga, perasaan kita, kata-kata kita kena jaga, sentiasa berbaik sangka dengan Allah. Allah nak bagi, Allah nak bagi, Allah nak bagi, Allah nak bagi. Macam tu. Okay. Alright. Okay. Yang tadi tu surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Allah bagi jaminan, siapa yang bertakwa, dia akan bagi keajaiban. Okay. So keajaiban akan datang kepada orang yang bertakwa. Okay. Yang kedua, ayat kedua, surah An-Nur. Ni orang budak-budak AUC ni. Kan, mission kita, mission 2455. Surah An-Nur ayat ke-55. Kan? Allah janji, wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus-solihat ila starifanahu. Kan? Allah dia berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, okey, bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ayat ni memang sangat-sangat power. Sebab tu Kak Miza angkat untuk jadi mission kepada AUC. Ni mana AUC ni? Wahai AUC sekalian, korang tahu tak mission 2455 ni? Mission 2455. AUC, Kak Miza nak tanya ni. Siapa yang dah join AUC? Apa dia mission 2455? Tak ada suara? Ada suara ke? Ada, okey. Okay. So, siapa yang tak tahu? Kak Miza nak tengok. Yang tak tahu biasanya orang baru. Yang tak tahu cakap je tak tahu. Mission 2455. Siapa yang tak tahu? Tak tahu, Rohani. Yang tak tahu, okey. Hani, seorang. Abang Lazi baru tak tahu, okey. Siapa lagi tak tahu? Mission 2455. Mission 2455. Siapa tahu cakap tahu, siapa tak tahu cakap tak tahu. Dah. Tak tahu. Ratna baru kot. Okey, baru Kak. Baru Kak tak tahu, okey. Tak tahu. Tak tahu. Ramai tak tahu, alhamdulillah. Okey, bagus yang tak tahu. Tahu sangat-sangat. Okey. Sebenarnya, okey, selepas Kak Miza dapat ilmu rezeki ni, Kak Miza tukar. Kak Miza bukan tukarlah, Kak Miza adakan, Kak Miza letak. Okey, all AUC mission kita adalah mission 2455. Okey, mission 2455 ni, okey, 24 adalah surah yang ke-24 iaitu surah An-Nur. 55 adalah ayat ke-55. Okey, inilah mission kita ya AUC sekalian. Mission kita ada dekat dalam surah An-Nur ayat ke-55. Okey, Allah cakap dekat kita, Allah janji dekat kita ni semua. Kalau kita ni jadi orang yang beriman dan beramal soleh, okey, Allah akan bagi bersungguh-sungguh, dia jadikan kita orang yang berkuasa. Okey. Kita ni semua, kalau kita beriman dan beramal soleh, kita akan jadi orang yang berkuasa. Siapa dia orang yang berkuasa? Orang yang kaya lah. Orang yang berkuasa ni adalah orang yang kaya duit dan orang yang kaya ilmu.
Okay, sebab tu Kak Miza cakap tadi. Kalau kita ilmu kita seposen, satu orang downline je lah yang kita berjaya ajar. Tapi macam mana nak jadi orang yang ada 11,000 downline macam Kak Miza? Kena ada ilmu, kena beriman, kena beramal soleh. Kak Miza tak cakap Kak Miza orang yang confirm masuk syurga lah. Tidak. Tapi kita berusaha. Okay, kalau nampak orang yang baik-baik, yang dia jaga solat, dia jaga aurat, jangan dia cakap, nak show off lah tu. Jangan. Kita cakap macam ni, ya Allah, baiknya dia, ya Allah, mudah-mudahan masuk syurga tanpa hisap macam tu tau. Okay, sangat best Mission 2455. Siapa-siapa yang tak faham Mission 2455, dia senang give up. Okay, minta maaf cakap, siapa-siapa yang dia tak faham dan dia tak pegang kuat-kuat Mission 2455 ni, dia senang give up. Tiba-tiba hilang je. Okay, kenapa Kak Lila, Kak Azhar, Kak Su, Kak Wani, Mia ni, kenapa kuat? Bukan korang tak pernah bagi dia ujian pun. Bukan korang tak pernah bagi dia kata-kata yang tak best pun kan. Kan dia ajar kau pergi marah dia. Saya tahulah nak buat apa. Kan, tapi kenapa kita kuat berjuang dekat Forever ni? Sebab kita dah janji Kak Miza, Kak Wani, Kak Lila, Kak Azhar, Kak Su, Mia kan. Dan ramai lagi CBM manager-manager semua kan. Dah janji dah. Aku fight Mission 2455 dan aku pegang kuat-kuat dan aku sebarkan Mission 2455 ni. Okay, so kesimpulannya Mission 2455 ni adalah kita nak jadi jutawan yang baik hati, yang berilmu, yang banyak bagi manfaat sewaktu hayat kita. Okay, dan kita nak mati nanti nak masuk syurga tanpa hisap. Sebab tu orang Islam ke tak Islam ke, okay, mesti nak fight mission ni kan. Tak bisa nampak ada CBMN, Annie Chia kan. Kan, ada ke orang yang tak nak kaya? Ada tak orang yang tak nak kaya? Mungkin ada lah atas sebab-sebab tertentu. Kan? Tapi kita nak jadi orang kaya, berilmu, yang banyak bagi manfaat sewaktu hayat kita. Bukan mati nanti baru nak bagi manfaat tau. Tak. Kita sewaktu hayat kita nak bagi banyak-banyak manfaat. Nak sedekah banyak tanah, nak sedekah banyak kereta, nak sedekah banyak duit, sedekah banyak-banyak. So macam mana kau nak sedekah banyak-banyak kalau kau sendiri tak ada duit? Faham? Macam mana nak sedekah sebulan 1,000 macam CBM Wani dengan Soden kalau tak ada duit? Macam mana nak sedekah sebulan 1,000 kalau income kita sebulan 1,000? Macam mana? Kan, sebab tu kita kena ada ilmu, kena upgrade ilmu supaya kita punya income per bulan ni banyak. Kan? Sekarang ni mungkin 1,000, naikkan 5,000, naikkan 10,000, naikkan 100,000, naikkan sejuta sebulan. InsyaAllah. Okay? So ini jaminan yang kedua. Okay? Jaminan kedua dalam surah An-Nur. Okay, orang Islam, yang bukan Islam pun sama juga. Okay? Kalau kita ni beriman dan beramal soleh, Allah bagi kita kekuasaan. Nampak? Sebenarnya tau. Okay, ini ayat kedua, jaminan Allah kepada kita tentang kekayaan dan keajaiban. Okay, tentang kekayaan dan keajaiban. Macam tu. Alright, thank you CBM Nisa. Okay, sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang. Okay, dalam surah An-Nur ayat ke-55, Allah cakap, siapa yang beriman dan amal soleh, Allah bagi kekuasaan. Okay, Allah cakap, dia akan bagi kekuasaan sebagaimana manusia-manusia yang Allah dah beri. Sebelum kita ada orang Islam yang kaya raya, yang banyak bagi manfaat. Ada, ramai sangat. Kan? Jadi Allah akan tukarkan keadaan mereka dari sebelumnya yang takut menjadi amal setosa. Kalau kita beriman, beramal soleh sambil kita berusaha sungguh-sungguh dalam bisnes kita ni, okay? Yang dulu kita takut, mungkin kita pinjam orang kan, kita takut dengan orang tu, nanti orang tu minta duit kat kita kan. Kita takut. Okay, tapi lepas kita beriman, kita improve iman kita improve lagi amal ibadah kita, semuanya kita improve. Okay, Allah janji dia akan tukar daripada takut tu tadi kepada amal setosa, tenang je. Sekarang seronok kan hidup banyak duit kan, tak ada hutang dengan orang. Kan? Tak ada janji, tak ada amanah dengan orang kan, seronok kan? Kita akan jadi manusia macam tu, insya-Allah. Okay? So Allah telah berjanji dan menjamin kepada siapa? Siapa yang Allah janji? Siapa yang Allah jamin ni? Siapa yang Allah jamin jadi kaya? Siapa yang Allah jamin jadi ajaib? Orang yang beriman dan beramal soleh dan bertakwa. Okay, so itu sebenarnya kunci dia. Jadi kalau kau sengaja kan tak nak jadi kaya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Tak apa, tak nak jadi kaya. Tak apalah, aku macam ni je. Kalau orang tu dia jenis cakap, tak apalah, aku memang ditakdirkan tak kaya.
aku memang ditakdirkan miskin selama-lamanya. Maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Pernah tak dengar orang cakap macam tu? Aku memang miskin. Aku memang ditakdirkan keluarga aku seluruh keturunan memang miskin. Okay, sila berhati-hati tau. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, kita baca Al-Quran, kita banyak dengar ceramah, kan sepatutnya kita ni faham bahawa sesungguhnya Allah dah bagi banyak jaminan dekat dalam Al-Quran tu bahawa sesungguhnya kita semua ni boleh jadi manusia yang ajaib, yang terima rezeki yang melimpah ruah. Okay? Macam tu. Alright. Jadi kepada siapa Allah jamin? Allah jamin kepada orang yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Okay? So okay, tadi surah An-Nur. Okay, surah An-Nur ayat 55. Yang pertama tadi surah apa? Surah Talak. Yang kedua surah An-Nur ayat ke-55. Yang ketiga, okay, Allah janji dekat surah Al-Anbiya, okay, ayat 105. Okay, sungguh telah kami tetapkan dalam kitab Zabur dan Lauh Mahfuz bahawa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Okay, ayat ni panjang juga. Okay, jadi kita ambil 3 ayat ni, okay, untuk jadi keyakinan dan jaminan daripada Allah kepada kita supaya kita ni jadi manusia yang sangat bersungguh-sungguh berusaha untuk banyak masa, banyak duit dan banyak fikir. Okay, kalau Allah sudah menjamin, okay, kalau Allah dah jamin ni, Allah dah jamin lah, kan Kak Miza dah bagi 3 ayat dah ni. Kan? Jadi apa yang kita kena buat sekarang ni, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena munculkan keyakinan dalam hati kita yang sangat-sangat kuat kepada Allah. Apa dia keyakinan tu? Bahawa bahawa kita juga akan jadi manusia yang sangat-sangat ajaib, yang rezekinya melimpah ruah. Okay, ada orang bila baca ayat-ayat ni tadi, Kak Miza dah bacakan dengan 3 ayat tadi kan? Surah At-Talaq, surah An-Nur dan surah Al-Anbiya. Okay, ada orang bila Kak Miza bacakan ayat-ayat yang tadi, bila Kak Miza bagi tahu Allah dah jamin, dia terus yakin bahawa Allah telah menjamin kebaikan dan rezeki yang melimpah ruah. Ada orang macam ini. Tapi at the same time, ada juga orang bila Kak Miza dah baca 3 ayat tadi tu, okay, dia langsung ada motivasi nak jadi seorang yang kaya raya jutawan dan dia tak yakin. Ada 2 jenis orang ni. Bila Kak Miza dah share tadi ayat surah At-Talaq, surah An-Nur, surah Al-Anbiya, Kak Miza dah bagi tahu Allah dah jamin orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh akan jadi manusia yang ajaib dan dapat rezeki yang melimpah ruah. Ada 2 keadaan. Satu dia percaya, satu dia tak percaya. Dia langsung tak ada semangat nak bergerak. Okey. Kan? Korang yang mana satu? Yang yakin ke yang tak yakin? Oi, gila lah kalau jawab tak yakin. Nanti Kak Miza macam mana pula ni? Kan? Korang yang mana satu? Korang orang yang yakin ke yang tak yakin? Yang yakin. Siapa yang yakin ni? Yang yakin ke yang tak yakin? Kak Miza tengok. Kalau tak yakin, kau cakap dia tak yakin. Kak Miza boleh betulkan sekarang. Tak yakin, cakap je tak yakin. Kak Miza boleh betulkan sekarang. Yakin? Yakin? Yang yakin? Ada yang tak yakin lagi tak? Kak Miza, saya belum yakin lah Kak Miza. Tak cukup lah Kak Miza 3 ayat. Saya perlukan 10 ayat Kak Miza. Kan? Sepatutnya kita kan, kita tahu je surah At-Talaq tu kita dah yakin dah. Tak perlu 10 tau. 1 cukup dah sebenarnya. Okay, so siapa-siapa yang dah yakin tu, okay, kalau kita anggap itu adalah ayat yang biasa, kalau Kak Miza dah baca surah At-Talaq, dah baca surah An-Nur, dah baca surah Al-Anbiya, kita rasa ayat tu ayat yang biasa-biasa. Ayat yang biasa-biasa. 53%. Okay. Ayat yang biasa. Kan? Dia akan jadi macam, alah biasalah ayat tu. Dah biasa dah baca surah apa? Surah At-Talaq tu, wa may yattaqillah tu. Dah berjuta-juta kali aku baca. Tak ada apa pun berlaku kat aku. Kan? Ada tau orang macam ni. Aku siap tampal, aku siap print. Semua sekali dompet-dompet, semua purse, semua aku letak ayat 1000 dinar ni kan. Tapi tak ada jadi pun apa-apa kat aku. Kenapa? Macam mana nak jadi kalau kau sekadar tampal dekat tepi-tepi dinding kau tapi kau tak tampal dalam hati? Kau tak tahu pun sebenarnya kau kena bertakwa, kau kena bertawakal. Kan? Dia tampal kat luar tapi tak tampal dekat dalam hati. Masih lagi solat tak jaga, masih lagi tak buat duha, masih lagi aurat tak jaga, masih lagi cakap apa, aku memang miskin. Ni tampal ayat 1000 dinar dekat mana-mana semua tampal. Dalam kereta, dalam rumah dia penuh ayat 1000 dinar. Tapi masih lagi cakap, aku memang miskin. Dah jadi zikir.
macam mana nak jadi kan? Sebab tu sangat-sangat penting untuk tadabbur, untuk kita baca ayat Al-Quran tu sambil kita faham maksud dia, apa yang Allah sampaikan kat kita. Bukannya kita baca sedap-sedap, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedap-sedap kan, macam nak masuk pertandingan musabakah tu. Tapi kita tak faham sedikit pun ayat ni. Masya Allah. Okay? So, tapi, okay, kita kena putuskan untuk menjadi orang yang yakin sepenuhnya bahawa Allah menjamin rezeki kita di dunia maupun dekat akhirat. Kita nak berjaya bukan setakat akhirat, kita nak berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okay? Dan ilmu manage rezeki ni, dia bagi manfaat kita. Dia bagi manfaat untuk kita sekeluarga. Kak Miza nak bagi contoh macam CBM Rawani lah. Okay? CBM Rawani, Allah bagi hadiah anak dia, Syauqi tu kanser dan doktor dah bagi Hinza. Kan dah bagi Hinza macam tak selamat ni. Kan? Jadinya, okay, apa yang CBM Wani and Soden buat waktu tu? Kan? Memanglah kita tak happy, memanglah dia tak happy, tapi takkan macam nak give up terus. Tak apalah, memang anak aku ni ditakdirkan kanser and memang kena meninggal. Nampak tak? Takkan kita terus give up gitu je kan? Tak boleh lah. Tapi apa yang CBM Wani buat? Okay, dia decide kita go for chemo, kita go for supplement. So Alhamdulillah, tengok apa jadi kat Syauqi sekarang. Kan, korang nampak Syauqi pun korang tak tahu dah. Dia ni sebenarnya cancer survivor. Dah handsome dah kan. Dengan pandainya, dengan sopan santun je. Kan? Itu calon menantu tu. Calon menantu pilihan lah untuk orang-orang yang ada anak perempuan. Kan? Macam itu tau. Jadinya rezeki ni dia bukan setakat, ilmu manage rezeki ni dia bukan setakat kita gunakan untuk bisnes sahaja tau. Dia kita gunakan juga dalam kehidupan seharian kita. Okay, dalam kita hidup berkeluarga. Kan, macam mana kita nak hadap anak yang kadang-kadang anak kita moody kan. Macam mana kita nak hadap nak ajar anak kita yang kadang-kadang ada jenis anak yang tak dengar kata kan, yang tak mudah untuk bangun solat, macam mana? Kan? Jadi ilmu manage rezeki ni bukan setakat untuk bisnes saja, tapi ilmu ni untuk kita praktikkan dalam kita hidup berkeluarga, kita bercakap dengan anak kita, kita bercakap dengan suami, dengan mak mertua, dengan semua orang. Macam tu, okay? Alright, so Kak Miza nak tunjukkan satu keajaiban. Okay, betapa Kak Miza nak tunjukkan bukti bahawa sesungguhnya orang Islam ni memang layak untuk jadi manusia yang kaya raya. Okay, ini Kak Miza ambil daripada Google tau. Okay, sebenarnya dalam dunia ni, okay, negara yang pendapatan per kapita dia paling tinggi adalah negara Qatar. Qatar ni negara Islam tau. Korang nampak tak betapa Qatar ni bijak dia berdakwah, okay, menggunakan bola sepak. Sebab tu hari ini kita dakwah, okay, ada orang Allah izin untuk dia belajar agama, dia belajar sirah Nabi, dia belajar hadis. Jadi dia belajar pasal fardu ain, fardu kifayah semua sekali tu kan. Dia belajar macam mana nak jadi seorang penceramah agama yang baik. Okay, kita ni macam Kak Miza bukannya penceramah agama. Kak Miza punya portion, Kak Miza punya tanggungjawab dalam bisnes. Okay, sebab tu dalam apa pun kita berada, walaupun kita jadi cikgu, kita jadi engineer, kita jadi apa pun, sebenarnya dekat situ adalah peluang untuk buat dakwah. Dakwah ni apa? Dakwah ni mengajak orang buat kebaikan. Bukan setakat kita ajak orang revert back kembali kepada Islam. Bukan setakat tu saja tau. Kita menunjukkan kebaikan ahlak kita ni pun dakwah juga tau. Faham tak? Kan? Okay, Qatar dulu dia tak kaya sangat. Memang betul pun. Qatar dulu dia tak kaya sangat. Tapi sebab dia sedaya upaya untuk mengamalkan cara hidup Islam, sampaikan pendapatan per kapita dia paling tinggi. Dan baru-baru ni masa Piala Dunia tu kan, kita tahu bahawa dekat Qatar zero zina. Tak ada orang yang berzina dekat Qatar. Kalau kat Malaysia, nampak? Sebab tu sebenarnya kan, pendidikan magnet rezeki ni kita kena buat daripada rumah, daripada dalam keluarga kita juga, supaya anak-anak kita semua jutawan yang yang berjaya dunia dan akhirat. Faham tak? Okay, nak tak anak-anak kita semua jutawan? Korang semua ada berapa anak ni? Berapa ramai anak ni? Kan? Nak tak semua anak kita jutawan? 3. Nak? Si Ben Fiza, nak tak anak kita semua 3 jutawan? Nak? Anak 2 orang semua jutawan ni. Perempuan 3 orang semua jutawan. Waina. Kan, berapa? Siapa lagi champion? 4. Suhaida, anak dia 4 orang semua jutawan. Jutawan beriman, dunia akhirat berjaya. Anak 5 ni, siapa anak 5 ni? Yang anak 5 siapa anak 5 ni? Anak 5 Kak Asma. Kan, Kak Asma punya anak ada 5 orang anak semua jutawan. Nak tak?
Kak Mi. Kak Mi ada 7 yang Kak Mi. Kan. Jadinya apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah kita praktikkan ilmu magnet rezeki ni dalam keluarga kita supaya kita jadi jutawan dunia akhirat dan anak-anak kita pun semua jadi jutawan dunia akhirat. Bila kita semua ni jutawan, barulah nak buat apa-apa senang, masjidnya lawa-lawa kan dengan teknologi yang best kan. Lepas tu tahfiznya pun tahfiz yang canggih-canggih kan. Semua orang anak yang pandai. Dia kalau jutawan ni dia orang yang berilmu tau. Orang yang yang belum jutawan ni dia ilmu dia kurang tau. Jadi dalam mindset kita ni kita kena pasak tau. Bila orang tu jutawan dia pandai. Bila orang tu jutawan dia pandai. Dia bukan jenis orang yang pentingkan diri dia sendiri. Dia bukan jenis orang yang kedekut ke tidak. Mulai hari ini korang kena pasak dekat dalam mindset korang jutawan orang yang baik, orang yang banyak ilmu, orang yang banyak bagi manfaat. Cuma jutawan ni dia hidup dekat dalam dunia dia tak boleh campur dengan circle-circle yang tak positif. Sebab dekat luar dia banyak circle tak positif. Sebab tu orang yang jadi jutawan ni dia special sikit, dia ada dunia dia. Sebab dia nak jaga circle dia. Kan? Macam tu. Dan yang ini, yang kata ni sekarang, keadaan sekarang. Korang nampak ni 330,000 setahun tau pendapatan. Secara purata, orang kata dia punya pendapatan 27,000 sebulan. Ini tahap-tahap PCM ni. Dan ini sejarahnya. Saidina Umar, dia sangat kaya. Ketika dia wafat, Umar Al-Khattab ni dia meninggalkan ladang pertanian sebanyak 70,000 ladang. Dan Kak Miza kira-kira, dia punya pendapatan 2.8 trilion ni Indonesia rupiah tau. Dia dalam 790 juta setahun. Okay? Faham? Bayangkan kalau kita ada pendapatan kita 800 juta setahun, berapa yang kau nak sumbangkan? Berapa banyak sedekah yang kita nak bagi? Nampak tak? Nampak? Ini bukti bahawa sesungguhnya bila Umar Al-Khattab ni khalifah kan, dia orang yang beriman, yang beramal soleh, dia pun Allah bagi kaya tau. Kalau kita tak kaya, macam mana kita nak memerintah? Macam mana kita nak berkuasa? Nampak? 50% infak. Nampak? Orang ni cakap dia nak 50% infak. Sebenarnya kita kena cari banyak-banyak supaya kita kena banyak infak tau. Sebab apa? Sebab bila benda yang kita infak tu memang confirm dapat kat kita tau. Sebenarnya, dengar sini baik-baik, sebenarnya kita tak perlu nak risau pasal nak bagi waris nak sediakan duit saving berjuta-juta untuk anak kita tau. Yang itu letak second priority. Yang first priority adalah kita kena ajar anak kita ni supaya anak kita ni dia pandai cari dan pandai jaga. Kau bayang kalau kau bagi 10 juta dekat anak kau dia tak ada manage rezeki, dia tak pandai, dia tak ada ilmu, dia tak boleh nak kembangkan 10 juta ni kepada 100 juta. Sebab tu Kak Miza tengok sendiri dalam kawasan kampung Kak Miza. Mak bapak dia orang ni kaya, ada kedai. Bila bagi dekat anak, tutup kedai. Maksudnya apa tau? Maksudnya ilmu, anak dia tak ada ilmu, kembangkan bisnes tu. Faham tak? Sebab tu korang tak perlu risau sangat kalau anak nak tinggalkan berapa juta ke anak. Yang paling penting kita tinggalkan ilmu agama, ilmu magnet rezeki dekat anak kita supaya anak kita dia boleh jadi jutawan dengan usaha dia sendiri. Kalau kita yang jadikan dia jutawan, harta tu mungkin tak berkekalan. That's why apa yang kita cari ni, kita selamatkan diri kita sendiri dulu. 50% infak untuk kita. Kan? Dah berapa banyak ribu yang kita infak untuk agama. Kan? Dah berapa banyak dah. Kalau dah banyak, alhamdulillah lah. Kan? Janganlah cakap, saya dah banyak dah bisa infak. Dah tak perlu dah infak. Confirm masuk syurga dah ni. Janganlah macam tu. Kena bagi banyak lagi. Okay? Alright. So, alhamdulillah. So bukan sebab Allah tak mau berrezeki tau. Bukannya sebab Allah tak nak bagi rezeki kita, bukan sebab Islam sudah tak ada. Mungkin sebab tahap keyakinan kita ni kepada agama kita masih belum sempurna. Minta maaf sangat-sangat. Kak Miza mengajar Kak Miza ada 11,000 downlines dan setiap hari Kak Miza berhadapan dengan macam-macam orang. Kak Miza dapati bahawa sesungguhnya kalau downline Kak Miza ni dia jaga solat, lepas tu dia jaga hal ehwal mak
bapak dia sangat care tentang mak bapak dia. Dua ni. Dia jaga solat, dia jaga mak bapak dia jaga kata dia jaga rezeki dia. Okey? Miza dapati senang nak ajar, senang nak bagi dia berjaya. Senang. Okey. Ini dalam bisnes tau. Ini pengalaman Kak Miza tau. Okay, jadi korang pun nanti akan berhadapan macam ni. Jadi apa yang Kak Miza nak nasihatkan, okey, kita sendiri kena jadi manusia yang bertakwa dan beramal soleh ni supaya kita berjaya dalam bisnes dan apa kita buat. Okey? Alright. Ilmu magnet rezeki ni dia akan menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana kita mencari rezeki dan menarik rezeki daripada Allah. Okay? So duduk diam-diam, insya-Allah rezeki akan datang. Berapa banyak? Okay? Berapa banyak? Sebanyak yang kita mahu. Okay, kalau korang dapat income sebulan 10,000, nak naikkan ke nak remain? Ya Allah, aku dah dapat 10,000 ya Allah. Dah lah ya Allah. Ini je lah yang kau bagi kat aku dah happy dah. Nak 10,000 ke nak banyak lagi? Nak naikkan kan? Nak naikkan kan? Okay, jadi itulah rezeki yang korang akan dapat kalau korang kata nak naikkan. Okay? Sampai kita akan rasa, sebenarnya Kak Miza dah rasa dah ni. Okay? Sekarang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Macam nak cakap Kak Miza, bila Kak Miza nak minta apa je, Kak Miza minta je. Ya Allah, aku nak ni lah ya Allah. Ya Allah, aku nak apa Kak Miza minta je tau. Sekarang ni, Kak Miza minta je ya Allah. Contohnya, ya Allah, aku teringin lah nak kebun. Aku nak kebun, lepas tu sebelah Tafiz ya Allah. Ya Allah, aku teringin nak kebun sebelah Tafiz. Allah bagi. Kan, ya Allah, aku nak kereta gini warna hijau ya Allah. Allah bagi. Padahal kereta hijau tu sepatutnya tak wujud pun. Kan tak logik pun kereta Mustang hijau tu Kak Miza dapat dalam keadaan yang mudah. Tapi Allah bagi. Okay? Kak Miza tak cakap Kak Miza dah baik sangat lah. Tidak lah. Tapi Kak Miza berusaha untuk jadi seorang yang lebih baik lah kan. Okay? Jadi bayangkan bila kita 100% yakin yang Allah ni akan bagi apa yang kita nak yang baik-baik. Okay? Dapat. Minta dapat. Nak tak? Seorang tak? Minta dapat. Kan? Okay, dan sampai rasa ya Allah kan. Dulu masa tak banyak duit, asyik bergaduh je laki bini kan. Dia punca pergaduhan tu biasanya laki bini biasanya sebab duit lah. Kan? Bila kita dah dapat, kita perlukan sebulan dalam 15,000 untuk hidup, bayar kereta apa semua. Tapi Allah bagi sebulan 50,000, Allah bagi sebulan 100,000 kan. Ya Allah bang, banyak ya Allah bagi rezeki ni ya Allah bang, banyaknya ya Allah, banyaknya. Kan seronok tu kan. Dia biasa malam-malam nak tidur kan kita update. Alhamdulillah hari ni dapat payment yang ini. Alhamdulillah hari ni dapat payment yang ini. Ya Allah bang, VIP bang. Nanti husband kat bilang, Alhamdulillah hari ni close set stroke. Hari ni close set buasi. Alhamdulillah yang kawan-kawan lama-lama yang pinjam duit itu dah bayar. Rezeki tu berlimpah ruah Allah bagi kat kita. Okay, sebab tu Miza sangat-sangat percaya bila kita amalkan ilmu manage rezeki ni kan. Rezeki tu dia akan datang kepada kita semudah tersenyum. Okay, kita minta dapat. Dan kalau kita minta dapat, nanti Allah akan tunjukkan kenapa aku tak bagi kau rezeki tu. Patutlah aku tak dapat rezeki ni, nasib baik lah. Kan, contohnya. Kita Kak Miza dah GP kan dia kan. Tiba-tiba dia pergi daftar dengan sat lain pula kan. Tiba-tiba kita tengok pula orang tu dia buat onar pula kan. Dia bagi cabaran. Dia orang tu tak baik kan. Padahal dia nak masuk mulut dia kan, tapi dia tak daftar kita. Nanti Allah akan tunjuk kenapa. Okay? Alright. So sekarang ni Kak Miza nak tanya. Tadi ramai yang dah cakap dia yakin rezeki Allah tu banyak. Dia yakin dia akan dapat rezeki ajaib. Kan? Dia yakin dia adalah jenis orang yang yakin. Dah yakin kepada apa? Yakin kepada 3 ayat tadi kan? Kan? Surah At-Talaq, surah An-Nur, surah Al-Anbiya. Kan Allah dah jamin kita punya kekayaan. Allah dah jamin kita akan dapat rezeki ajaib. Okay? So ramai yang dah yakin. Kan? So soalan Kak Miza sekarang, berapa peratus korang yakin bahawa sesungguhnya hidup kita penuh keajaiban, rezeki kita banyak dan melimpah ruah? Berapa peratus? Cepat jawab. Berapa peratus? Jawab. Berapa peratus ni? Berapa peratus? 100 peratus. Masya Allah. 100%. Alhamdulillah. Okay. Ni yang tak jawab ni, ni ke? Macam mana ni yang tak jawab ni, yang belum jawab ni? Berapa peratus ni? Tak boleh, dia kena 100%.
Okay, so Alhamdulillah semua jawab 100%. Good. Okay, so kita kena 100% yakin bahawa hidup kita penuh keajaiban, bahawa Allah akan bagi rezeki yang melimpah ruah dekat kita. Okay? Yes, 100% dengan syarat kita memperbaiki hidup kita lebih bertakwa. Masya Allah. Okay? Alhamdulillah. Okay. Adakah kita percaya dengan keajaiban? Semua dah percaya. Keajaiban tu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang best, yang sempurna, yang tiba-tiba datang tanpa diundang, macam tak logik, tiba-tiba dia muncul. Okay, so Kak Miza nak bagi contoh macam CDM Kak Mila lah. Okay, Kak Miza tak contact dia pun lagi. Dia ada, Kak Miza usaha Kak Miza, nampak tak? Kak Miza berusaha, kan? Kak Miza berusaha dengan cara manusia. Okay, dengan cara forever. Apa dia usaha cara forever? Kak Miza tulis nama Kak Lila dalam name listing Kak Miza. Okay, tapi belum sempat Kak Miza contact Kak Lila dah contact Kak Miza dulu untuk terangkan pasal forever. Nampak tak? Ajaib tak? Ajaib tak? Macam ni. Kak Miza tak contact pun Kak Lila lagi ni. Nampak? Kak Miza tak contact tau Kak Lila. Kak Lila yang contact Kak Miza dulu nak join forever ni. Nak join business. Dia bukan nak join forever. Dia nak join Kak Miza. Dia nak Kak Miza ajar dia buat business. Ajaib tak? Ajaib tak? Kan? Ajaib kan? Sebab tu kita berusaha cara yang telah ditetapkan. Apa cara? 5 langkah. Usahalah. Kita usahakan sambil kita apa ngaji banyak-banyak, kita baca Quran, kita faham Al-Quran banyak-banyak kan. Kita solat awal waktu, jaga aurat semua sekali kan. Tiba-tiba Allah bagi Kak Miza. Allah bagi dekat Kak Miza Kak Lila. Kak Lila yang okey Miza, baik Miza, Kak Lila buat, Kak buat nampak dah CBM. Kan? Dah sikit lagi nak 1 juta dah income dia daripada forever ni. Okay, dan CBM Wani, Kak Miza kenal pun CBM Wani. Langsung kenal CBM Rawani je tak? Okay, macam mana CBM Rawani datang ke Kak Miza? CBM Rawani ni dia bukan direct Kak Miza tau. Okay, Kak Miza kenal CBM Rawani ni daripada Haikal. Haikal ni kawan bisnes Kak Miza. Tiba-tiba Haikal tak nak buat bisnes. Kan, lepas tu Wani pula, nampak tak? International speaker, dah MDM lagi, untung dah lebih 1 juta dah. Nampak? Kak Mi pun sama Kak Miza tak kenal Kak Mi. Kan? Tapi Kak Mi pergi daftar bawah Rahman Basri. Kan? Tiba-tiba Kak Amy pula buat bisnes. Rahman belum lagi nak buat bisnes. Nampak tak? Ajaib tau. Macam Kak Ni. Kak Ni, apa Kak Miza buat? Usaha Kak Miza. Apa usaha Kak Miza? Kak Miza kuah dengan Kak Ni. Kak Miza soft sell Kak Ni. Kak Miza bagi. Jaga silaturahim dengan Kak Ni. Tapi Kak Miza tetap doakan. Ya Allah, orang ni orang baik. Ya Allah, bila dia forever ni, dia mesti boleh dia mesti boleh selamatkan nama orang. Ya Allah, bagilah forever. Ya Allah. Macam tu tau. Okay? Jadi, sangat-sangat ajaib tau cerita-cerita macam mana diorang ni boleh jumpa Kak Miza kan. So kita kena percaya keajaiban tu sambil kita berusaha lah. Okay. So yang ini Albert Einstein cakap apa? Okay, Albert Einstein dia cakap macam ni. There are only 2 ways to live our life. Okay, ada 2 cara untuk kita menikmati kehidupan kita ni. Untuk kita hidup. Satu cara, kita cakap dekat diri kita, tak ada pun keajaiban. Keajaiban tidak berlaku. Okay? Satu cara lagi, kita cakap dekat diri kita, okay? Semuanya ajaib. Hidup kita penuh keajaiban. Okay? So, korang yang mana satu? Kan? Korang yang mana satu? Semua tak ajaib. Recording stopped. Hello? Okay tak okay? Okay, so mana satu ni? Ajaib ke tak ajaib? Kan? Kita punya laptop ter-disconnect. Uzma, bateri tinggal sikit. Okay, jadinya, nampak Albert Einstein pun dia pandai cakap tau, ajaib ke tak ajaib kan? So, apa yang kita nak kena buat sekarang ni adalah, hidup kita ni pilihan. Jadi kalau orang cakap, hidup dia tak ajaib, kita tak boleh nak marah lah kan? Tapi kita ni boleh pilih, jadi kita pilih untuk cakap, hidup kita penuh keajaiban lah. Boleh? Okay? So, dekat dalam Al-Quran, okay, ada banyak cerita keajaiban. Contohnya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam boleh belah lautan, okay, untuk selamatkan askar-askar dia. Kan? Daripada Fir'aun. Ajaib! Allah cerita dekat Al-Quran. Bagaimana Nabi Daud, dia boleh melembutkan besi-besi.
Dia boleh mengalahkan orang tentera yang badan dia lebih sasa, lebih kuat, lebih bertenaga daripada dia yang tak berapa, badan dia tak berapa nak besar sangat tu. Okey, dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan, Recording macam in mana progress. api yang panas tu, okey, tak melukakan dia sedikit pun. Kan? Lepas tu cerita siapa lagi? Kisah ajaib siapa lagi? Kisah ajaib Nabi, sekejap, Nabi siapa lagi ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bukti saintifik yang menunjukkan bahawa sesungguhnya bumi pula, bulan tu pernah bulan tu terbelah dua. Kan? Yang ni sampai ada bukti saintifik tau. Ada bukti bahawa bulan tu ada kesan belahan. Kan? Nampak tak? Ini cerita-cerita ajaib yang Allah dah maktubkan dekat dalam Al-Quran kan, yang kita ni. Okey, jadi sebagai seorang Islam, kita percaya bahawa keajaiban itu memang terjadi kepada para nabi dan rasul. Kan? Nanti ada orang cakap, alah itu nabi, itu rasul, bolehlah ajaib. Kita ni manusia biasa je. Kan? Okey, jadi kalau nabi tu dipanggil mujizat. Tapi kalau kita ni dipanggil mu'unah. Macam apa? Keajaiban yang berlaku kat manusia lah. Macam tu tau. Okay, jadi untuk apa Allah ceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul dalam Al-Quran, kisah ajaib. Okay, untuk kita percayalah bang. Okay, kisah keajaiban ni sebenarnya bukan setakat untuk kita percaya saja, tapi untuk kita praktikkan. Maksudnya kita praktik apa? Aku praktik percaya hidup penuh keajaiban. Sebab tu apa dia tagline Al-Ujab? Tagline Al-Ujab apa? Tagline Al-Ujab. Mission Al-Ujab, Mission 2455. Tagline Al-Ujab apa? Apa dia tagline Al-Ujab? Al-Ujab Circle. Apa tagline kita? Apakah tagline kita? Hidup penuh keajaiban. Sebab apa? Sebab apa Kak Miza guna tagline hidup penuh keajaiban? Bukan health, wealth, freedom. Health, wealth, freedom tu kita nak juga. Tapi yang itu kita punya vision kita kan. Tapi Kak Miza nak bagi korang semua praktik kan, hidup memang penuh keajaiban. Kak Miza nak paksa semua orang percaya bahawa sesungguhnya hidup kita memang penuh keajaiban. Sebab apa? Sebab Kak Miza nak mudahkan. Okay? So kita kena praktikkan, kita percaya bahawa hidup kita ni penuh keajaiban, barulah keajaiban tu akan datang dekat kita. So bila keajaiban tu berlaku dekat korang semua, kan, semua orang senang nak close VIP, semua orang dengan gembira nak close VIP, kan best? Kan, inilah mission kita dekat AUC, Mission 2455. Okay, dan tagline kita hidup penuh keajaiban. Okay, dan Mission 2455 ni adalah kita punya lifetime goal, bukannya 1 hari, 2 hari, bukannya Mission 2455 ni bukannya mission kita selepas kita berjaya settlekan amanah kita, aku dah beli kereta cash, aku dah ada rumah cash, aku dah ada ladang cash, aku punya harta dah ada 2 juta, dah tak payah nak buat lagi dah forever ni. No. Okay? Bukan itu Mission 2455. Mission 2455 ni kita buat sekarang dan selama-lamanya hingga hujung nyawa. Okay? Sebab apa? Sebab kita nak gain pahala tu banyak-banyak lagi. Okay? Macam tu. So, untuk dipraktikkan. Tengok ni. Kan, yang ni yang bulan Disember. Kan, 5 sisi A+. Yang ni 5 sisi A+, ni maksudnya dia complete 5 sisi minggu pertama. A, minggu kedua. Ramai yang dapat 5 sisi grade A. Kak Miza pun, Kak Lila pun, ramai. Okay? Jadinya, kita nak keajaiban 5 sisi tu berlaku kan? Kita nak keajaiban 5 sisi tu berlaku kan? Jadinya, kita kena berusaha lah. Berusaha apa? Buat je ni jadual kerja jutawan Al-Ujab Circle ni. Buat 9 langkah ni setiap hari. Okay? Buat 9 langkah setiap hari. Kan? InsyaAllah mesti boleh 5 sisi sebelum 15 hari bulan punya. Okay? 5 sisi grade A setiap bulan lama-lamanya pakai duit orang. InsyaAllah. Slide dah tak gerak dah ni. Okay, tak apa. Kami stopkan slide dulu. Okay, lepas tu kan? Dekat Melaka hujan. Okay, nak tak 25 sisi ataupun supervisor. Siapa nak supervisor? Siapa nak supervisor? Siapa nak supervisor? Siapa nak supervisor? Nak supervisor kan? Jadi, bila kita nak supervisor, apa yang kita nak kena buat adalah buat cara supervisor. Kalau supervisor, okay, yang nak supervisor, dia mesti kena buat 5 sisi grade A+. 2 bulan berturut-turut, dia kena completekan 5 sisi awal bulan.
Okey, lepas tu dia kena simpan stok angsa emas. Okey, siapa-siapa yang nak supervisor mesti kena ada stok angsa emas. Macam tu tau. Lepas tu kena ada 10 orang user tegar. Okey, lepas tu kena ada 5 orang VIP business, insya-Allah kan. Jadi cara ni barulah boleh kita buat kita jadi supervisor yang solid. Tak adalah bulan ni supervisor, bulan depan dah buat 5 sisi dah. Sepatutnya kena buat 25 tapi kita buat 5 sisi je. Kan grup kita 5 sisi, tak cantik lah macam tu. Okay, so kena naikkan fokus, kena naikkan energi. Okay, fokus ni apa tau? Fokus ni bukan setakat fokus kita buat name listing je, kita buat 9 langkah je. Tidak juga tau. Fokus ni 9 langkah tu dan juga kena buat apa tau? Kena perbaiki ibadah kita. Okay, sambil-sambil kita perbaiki ibadah kita. Ibadah tu kena nombor 1 baikkan, improvekan. Okay, nanti bila kita improve ibadah kita, Allah akan bagi kita kerajinan yang luar biasa. Allah akan bagi kita masa yang banyak sangat untuk buat forever. Kalau kita tak ada banyak masa dengan Allah, kan kita tiba-tiba rasa macam sempat nak pergi servis orang, sempat nak contact orang. Tapi kalau kita buat baca Quran banyak kan, kita buat solat sunat banyak-banyak macam tu kan. Nanti tiba-tiba ada banyak masa pula untuk kerjakan business forever ni. Faham tak? Okay? So kena sentiasa berdamping dengan Arafah. Okay? Dan siapa yang nak manager? Siapa yang nak manager? Siapa nak manager? Siapa nak manager? Kan, mestilah nak manager kan? Kan? Jadinya manager buat apa manager? Manager kena simpan stok answer emas juga. Kan? Jadi siapa-siapa yang nak supervisor, nak manager, dia kena simpan stok. Okay, tak boleh nak bergantung kepada HQ saja. Sebab kalau macam ada orang tiba-tiba nak ambil kat rumah, takkan nak tunggu 2 hari lagi sampai. Kan? Kalau 2 hari sampai, kalau seminggu pun sampai, okay. So kena ada 20 orang user tegar, kena ada 5 orang yang buat 5 sesi, kena ada 2 orang supervisor. Kalau kita naik manager dalam keadaan kita tak ada supervisor, tak ada orang yang buat 5 sesi, kita punya rangkaian tu tak kukuh, menyebabkan nanti dah manager, sisi kita turun balik jadi 5 sisi, jadi 10 sisi. Okay, yang ni nak kena buat. Apa tu? Tak? Okay. So jadi kena tengok balik Arafah, okay. Dan yang dah manager nak tak F2D? Nak tak F2D? Siapa nak F2D? Siapa nak F2D? Kan? Jadi orang-orang yang nak F2D, kan? Jadi kena praktikkan apa tau? Praktikkan hidup kita penuh keajaiban, praktikkan rezeki mesti Allah nak bagi. Mesti Allah akan bagi F2D, mesti Allah akan bagi CBM, mesti Allah akan bagi Eagle Manager. Okay? Sebab ramai orang dia tak percaya keajaiban, ramai orang dia tak percaya dia jadi CBM, dia F2D, dia Eagle Manager. Sebab tu dia belum dapat lagi. Dia tak percaya Allah nak bagi. Okay? So, dah last slide Kak Miza dah ni. Okay, jadi soalan Kak Miza, bagaimana untuk menjadi magnet rezeki? Bagaimana untuk jadi magnet rezeki? Bagaimana untuk jadi magnet rezeki? Macam mana nak jadi magnet rezeki? Macam mana nak jadi magnet rezeki? Macam mana? Jawab, macam mana nak jadi magnet rezeki? Okey, jumpa lagi. Macam mana nak jadi magnet rezeki? Hello? Hello? Jaga hubungan dengan Allah. Sentiasa bersyukur, jaga solat. Kena beriman dan beramal soleh. Nak jadi magnet rezeki semudah kita Recording percaya stopped. hidup kita penuh keajaiban. Okay? Dan kita kena yakin dengan ayat-ayat yang Allah dah janji. Nak jadi magnet rezeki semudah kita yakin bahawa rezeki ni Allah dah jamin. Allah jamin rezeki yang banyak dekat kita. Okay? Dan Allah dah jamin hidup kita penuh dengan keajaiban. Okay? Dan dengar sini baik-baik. Okay. Next session kita ada dengan CBN Rawani Razali. Okay? Macam mana nak jadi ajaib, dia ada syarat-syarat dia ada cara dia. Contoh, kita kena jaga kata-kata kita. Korang mesti perasan, Kak Miza dan CBM AUC, kita tak cakap miskin. Kan? Lepas kita cakap miskin, kita cakap belum kaya. Dan anak Kak Miza pun, kita orang tak cakap miskin, kita orang tak cakap susah. Kita cakap, kalau kita nak cakap benda tu susah, kita akan cakap belum senang, belum kaya. Kita tak cakap jalan jam. Sebab kalau kita cakap jalan jam, nanti hidup kita jam semua sekali.
kita cakap jalan penuh. Okay, jadi dia ada disiplin-disiplin yang perlu kita lakukan untuk kita jadi seorang yang menarik rezeki. Okay, so sebenarnya bagaimana untuk menjadi magnet rezeki, okay, kita kena dengar dan amalkan 39 lagi audio, okay, untuk kita praktikkan. Tapi syarat yang pertama, sebelum kita buat 39 langkah tadi tu, contohnya macam paradox of candy, cicak jerapah, apa tu, apa lagi, apa lagi? Ada 39 tau. Dia punya teknik tu kan. Jadi syarat untuk kita buat 39 teknik tu, yang pertama dulu kita kena yakin bahawa sesungguhnya hidup kita penuh keajaiban dan Allah dah jamin dah rezeki kita yang berlimpah ruah. Jeruk nipis, apa lagi? Kan? Korang suka yang mana? LOP, Law of Projection, jeruk nipis, cermin ajaib, kan, jendela buram perisai rezeki, terumbu karang. Nampak tak ni korang? Rohani pun nampak ada cermin ajaib tu, kan. Dah dengar lah tu mainan rezeki, merawat terumbu karang, kan. Jadinya taman dan rama-rama, ada banyak, ada 39 lagi audio dan skill yang kita nak kena buat, okay, untuk kita jadi magnet rezeki. Okay, jadi kena dengar. Okay, sebab Kak Miza and AUC CBM, kita orang dapati korang tak dengar Telegram tu. Korang tak dengar audio tu. Jadi sebab tu Kak Miza buatkan CBM Day ni untuk kita marathon habiskan semua magnet rezeki. Boleh? Alright, so Alhamdulillah dah pukul 12 dah. Kak Miza nak kena gerak untuk pergi berziarah saudara Kak Miza. Okey, jadi Kak Miza, kita tangguhkan kita punya majlis ilmu sampai setakat ini sahaja. Okey, Kak Miza doakan untuk next session korang masuk dan korang boleh amalkan supaya bukan setakat boleh berjaya dalam bisnes saja, tapi keluarga korang jadi keluarga yang sakinah dan mawadah, insya-Allah. Okey, keluarga yang melahirkan anak-anak jutawan yang berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey. So kita tangguhkan kita punya CBMD hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Kak Miza doakan mudah-mudahan semua ilmu yang Kak Miza sampaikan hari ini terus masuk dalam jiwa korang, terus korang praktikkan untuk keluarga dan sekeliling dan bisnes juga. So dengan azmat tu Allah bagi korang semua sekali, kita semua sekali jadi CBM, jadi Eagle Manager, jadi GLT, jadi jutawan yang beriman dunia akhirat, berjaya di forever selama-lamanya, pegang mission 2455 kuat-kuat dan bawakan, sebarkan mission 2455 ni kepada seluruh dunia, insya-Allah. Okay, so jom kita baca tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Okay semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Kami sayang korang semua sekali kerana Allah, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.